أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من المسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama, bahagia tuan pengurus masjid dan seluruh AJK, setelahnya kepada Al-Fadhil dan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap. Seterusnya hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, perempuan, ibu, bapa, adik, kakak, abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita merafak setinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan inayahnya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah masih lagi memberi peluang dan ruang bagi kita untuk terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kesempatan yang masih ada ini kita gunakanlah sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberi kepada kita hidayah, taufik untuk kita sampai lagi ke rumahnya ini. Alhamdulillah. Tanpa hidayah Allah, tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, terkadang rumah yang dekat pun tak sampai masjid. Maka kita hari ini boleh mari masjid kerana taufik Allah, kerana hidayah Allah. Alhamdulillah. Moga-moga dengan asbab itu Allah sentiasa memastikan kita untuk sentiasa dapat menghadiri ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini sebentar tadi selesai kita salat fardhu maghrib secara berjemaah. Moga-moga salat yang kita dirikan sebentar tadi, moga-moganya Allah terimanya insya-Allah. Dan alhamdulillah, Allah masih lagi memberi lagi hidayah dan taufiknya untuk kita dapat lagi hadir ke dalam majlis ilmu. Moga-moga keberadaan kita dalam majlis ilmu menambahkan ilmu kita, menidak dan menjauhkan diri kita daripada menjadi orang yang jahil akan ilmu. Moga alhamdulillah Allah masih lagi memberi kepada kita kesempatan untuk hadir. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita nak berkongsi berkenaan 5 perkara, iaitu perbanyakkan 5 perkara. Yang mana 5 perkara ini adalah daripada wasiat
daripada Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Imam Syafi'i memberi wasiat berkenaan 5 perkara yang perlu diingati. Yaitu yang pertamanya, perbanyakkan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut Allah, yang disebut nama Allah. Ini zikrullah, ingat ke Allah. Perbanyakkan daripada kita menyebut nama manusia. Terkadang kita banyak nama manusia disebut daripada nama Allah. Sedangkan yang sepatut lidah itu mesti dibasahi dengan diperbanyakkan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ada menyebut lidah itu terdiri daripada 2 bangsa. Satunya bangsa dunia dan satunya bangsa akhirat. Yang bangsa dunianya, lidah itu lebih banyak menyatakan kejian, makian, fitnah dan sebagainya. Banyak memuji manusia daripada memuji Allah. Dan lidah dari segi bangsa akhirat itu adalah dengan digunakan membaca Quran, digunakan berzikir, berselawat, beristighfar, memberi peringatan, tazkirah. Kerana apa? Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 lubang. Barang siapa yang jaga 2 lubang ini, maka syurga bagi dia. Apa dia lubang, 2 lubang yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Pertamanya, dia terletak di antara 2 gerham gigimu. Itu lubang pertama. Apa dia yang terletak di antara 2 gerham gigi? Tidak lain, tidak bukan lidah. Yang kedua, lubang yang kedua ini lubang di celah kangkang. Jaga 2 lubang ni, Rasulullah kata syurga. Sebab itulah seorang sahabat, seorang pemuda, bila mana dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bahagian mana atau anggota manakah yang paling perlu aku jaga? Paling perlu sangat aku jaga ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dia jawab directly. Tapi Rasulullah tak jawab direct. Rasulullah SAW menjawab dengan kaedah menunjukkan perkara itu. Apa dia? Dalam riwayat menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan lidahnya yang mulia. Mengeluarkan lidahnya yang mulia, lalu diangkat jari telunjuk sebelah kanannya, ditunjukkan. Ini. Bukan Rasulullah jelek ke dia, tak nak beritahu. Itu dia anggota yang paling sangat kena jaga. Sebab apa? Lidah ini adalah anggota yang paling mudah menghumbankan tuan dia ke dalam neraka. Kena jaga molek. Sebab tu Rasulullah sebut dalam hadis lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul bil khair aw liyasmut." Orang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul bil khair, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Maka tak boleh nak kata baik kalau dah tahu diri itu setiap kali bercakap habis sumpah serana. Kalau dah tahu diri itu setiap kali bercakap habis segala benda dia maki hamun. Kalau dah tahu diri itu bila bercakap saja habis segala benda kena. Yang tak ada kait dengan dia pun kena. Yang tak ada kena mengena dengan dia pun kena. Maka Rasulullah kata apa? Au liyasmut. Baik kamu diam. Kalau dah tak boleh
cakap, bila bercakap aja habis maki amun orang. Bila bercakap aja habis segala benda dia nak sebut. Maka sebaiknya orang yang lagu ni, orang yang berdini, dia keluar dah bahasa ibunda tu. Dia keluar bahasa ibunda. Orang yang macam ni, maka baik dia diam. Sebab apa? Sebab kita kena faham. Sebab Rasulullah sebut dah pada awal itu, man kana yu'minu billah. Rasulullah dah sebut dah awal-awal. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Seseorang yang mengakui dia beriman kepada Allah dan mengakui dan mempercayai berlakunya hari kiamat, sudah semestinya mulut dia jaga. Ada tak kita jumpa orang yang benar imannya, yakinnya, percayanya, kegantungannya kepada Allah, keluar daripada mulut dia maki hamun? Pernah jumpa tuan-tuan? Ada pernah tak? Tak ada. Maka kita, kalau kita benar seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa kena buat? Fal yakul bil khair. Naklah bercakap, berkata, bertutur dengan perkataan yang baik-baik. Kalau tak boleh cakap baik, baikmu diam. Baik senyap. Diam itu lebih bagus. Diam daripada perkara yang tidak manfaat itu adalah bagus. Kerana apa? Dia adalah salah satu daripada 9 perkara untuk membersihkan hati. Daripada bercakap buat sakit hati orang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak zikir pada Allah. Kerana apa? Allah menyatakan dalam firman-Nya, fadhkuruni adzkurkum. Allah sebut dengan jelaslah. Maka ingatlah kamu kepadaku. Cara kita ingat Allah macam mana? Kita menyebut-nyebut nama Dia. Berzikir, menyebut nama Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat yang lain Allah ada menyebut dalam mafhumnya, wazakirina wazakirat. Allah sebut dalam ayat itu penzikir, ahli zikir, lelaki dan wazakirat, ahli zikir perempuan. Ini lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanallah, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sediakan bagi dia 2 benda, orang lelaki dan orang perempuan, yang banyak zikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi dia 2 kelebihan. Yang pertama, maghfirah. Allah bagi kepada dia apa? Maghfirah, yakni keampunan. Wa ajran azima, dan juga pahala yang berlipat kali ganda. Ini Allah sebut dalam Quran. Allah menyatakan dalam firman-Nya, dalam mafhumnya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yang berzikir menyebut nama Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah beri kepada dia maghfiratan wa ajran azima. 2 perkara, iaitu keampunan dan juga pahala yang berlipat kali ganda. Bila dapat satu perkara, sebutlah, pujilah Allah. Terkadang kita puji manusia, lupa sangat nak sebut alhamdulillah. Kadang-kadang kita terima kasih pada manusia. Tak salah terima kasih pada manusia tu, tapi ucap dulu terima kasih pada Allah. Manusia itu hanya asbab sahaja yang digerak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tolong kita. Tetapi yang sebenar membantu dan menolong kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang kita ni, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebut alhamdulillah bila aja. Lepas dawa tu je dia sebut. Lepas dawa dia biasa sebut alhamdulillah.
Tapi dapat nikmat hak lain, rezeki hak lain, terkadang lupa nak sebut alhamdulillah. Sepatutnya ucap dulu alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Dapat sakit pun alhamdulillah, tuan-tuan. Tak. Tapi jarang tak orang sakit dia sebut alhamdulillah, betul tak? Jarang orang sakit alhamdulillah sakit dia kata. Jarang sebut alhamdulillah. Dia lebih biasa sakit mulalah. Oh, sakit pula. Baru nak sihat dia kata. Munguk pada Allah. Sedangkan tentara mati Allah sabar dalam keadaan musibah itu lebih besar pahala dia. Alhamdulillah tuan-tuan sakit. Kalau tak sakit kau dia banyak pula ngumpat ke orang. Alhamdulillah Allah bagi sakit. Kalau tidak mulut tu tak berhenti ngata ke orang. Bila sakit kurang nak mengata. Bila sakit kena sabar. Dalam sabar ada syukur. Syukurnya apa? Dengan sebab sakit kurang dosa kita. Tapi jarang orang nak bersyukur dengan sakit. Biasa sabar sahaja. Sedangkan dalam setiap musibah itu, kena ada sabar, kena ada syukur. Sebab apa kena ada syukur? Alhamdulillah. Allah ambil harta tak ada, banyak buat maksiat. Tapi payah orang nak syukur dengan sakit. Dengan sebab sakit, dia tak ada pergi curi harta orang. Dengan sebab sakit, dia tak ada nak mengatakan orang. Dengan sebab sakit tadi, tak ada dia nak buat perkara yang Allah larang. Maka alhamdulillah. Tapi jaranglah kita dengar ada. Tapi itulah hakikat dia. Dalam musibah itu, kena ada sabar, kena ada syukur. Ada orang lupa nak bersyukur. Ada kaki dah dekat 50 tahun dah ada kaki. Kan, 50 tahun dah ada kaki. Lama ke sekejap 50 tahun tuan-tuan ada kaki ni? Contohlah gitulah. Tuan-tuan ada kaki dah 50 tahun. Lama ke sekejap 50 tahun? Guna kaki tu. Lama tak? Anda kata Allah ambil, marah ke Allah tak? Tuan-tuan. Anda kata Allah ambil kaki tu. Nak marah ke Allah? Nak sangka buruk ke Allah? Kalau 50 tahun kita guna kaki buat maksiat, Allah ambil. Tahun 51, umur masuk 51, Allah ambil kaki. Nak marah ke Allah ke? Syukur tuan-tuan. Tidak tambah pula. Masuk umur 51 masih lagi guna kaki buat maksiat. Maka Allah ambil kaki tu tak adalah dia buat maksiat dah. Tuan-tuan. Hak tu kena ada sabar dan ada syukur. Syukur sebab apa? Allah beri sebegitu. Kenapa Allah beri musibah? Sebab peringatan. Lama sangat mu kufur dengan nikmat aku ni. Maka syukur Allah beri sakit, kurang kita buat perkara jahat. Maka sebab itu dalam rahmat Allah banyak sebut Allah. Banyak puji Allah Subhanahu wa taala. Dia hak beri kita belaka. Qul huwallahu ahad. Allahus. Dia tempat kegantungan kita sebagai hamba. Kita nak bergantung dengan manusia, tuan-tuan, kalau kita bergantung dengan manusia atas dunia ni, agak-agak boleh selamat dekat akhirat. Boleh selamat tak akhirat? Agak-agak. Manusia yang kita duk bergantung tu agak-agak dia boleh bantu kita tak kat akhirat? Sedangkan Allah nyata dah. Pada akhirat nanti la yanfa'una al-malun wal banun. Harta benda tak boleh bantu kita, anak pinak pun tak boleh bantu. Kalau harta benda kita, anak pinak pun tak boleh bantu kita, ini kan pula orang yang kita duk bergantung dengan dia. Melainkan kita pergi jumpa Allah dengan qalbun salim. Hati yang tenang. Yang bagaimana hati itu? Yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kurang-kuranglah puji manusia. Tak bagi ke mana pun puji manusia ni tuan-tuan. Banyaklah menyebut berzikir nama Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Sebut dulu alhamdulillah ya Allah, baru kita terima kasih kepada makhluk tadi. Sebab hak mari datangnya dia tolong kita, semua gerakkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kudrah dan iradah dia. Yang dia mari tolong kita. Sebab itulah berbalik kepada apa? Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hak ni ramai manusia fail. Hak ni ramai manusia fail kat sini. Beriman kepada qada dan qadar Allah. Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah zikir, sebut nama Allah. Maka dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut kalimatani hafifatani sakilatani fil mizan. Habibatur Rahman. Ada dua kalimah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan, dua kalimah ini adalah sangat ringan pada lidah. Sakilatan fil mizan, dan berat timbangannya. Dua kalimah ni ringan pada lidah, tapi bila dia timbang dengan mizan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, berat timbangan. Bahkan dengan dua kalimah ini juga kita mendapat cinta daripada yang maha pencinta. Tuan-tuan tahu zikir ni sebenarnya, tasbih ni tahu belaka. Cuma tak tahu, mungkin tak pasti kelebihan dia. Apa dia dua kalimah tadi tuan-tuan? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ingat tak kalau tuan-tuan sebut? Cuba sebut. Jangan ke berat. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Jangan ke berat sebut. Jangan tak? Yang beratnya apa? Yang beratnya apa? Yang beratnya nak amal tu. Betul tak? Yang nak amal tu berat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia mengamalkan dua kalimah ini satu hari 1000 kali. Begitu juga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga mengamalkan zikir ini 1000 kali sehari. Kita tak payah banyak-banyak. Buat je 10 pagi, 10 malam. Jangan banyak-banyak. Bukan apa, bila banyak, takut sehari je buat. Hari kedua tak buat dah, dia kata berat pula jadi. Buat 10 pagi, 10 malam, beres bawah. Tak payah berusaha, tak payah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat hak yang mampu kita buat. Buatlah sekadar mampu kita. Asal boleh 10 kali sehari, 10 kali. Penting sambil-sambil duduk berjalan, sambil-sambil jogging. Bukan payah, dia ringan je. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikirlah, sebut nama Allah, selawat kata Nabi, istighfarlah, perbanyaklah. Mana-mana zikir yang biasa tuan-tuan amalkan tadi. Jadi terhormati Allah Subhanahu wa taala, itu perkara pertama, perbanyakkanlah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kuranglah menyebut manusia. Manusia tak boleh buat apa tuan-tuan. Yang kedua, wasiat yang kedua daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala, perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut urusan dunia. Banyaklah membicara kepada perkara-perkara yang membawa kepada kebahagiaan akhirat kita. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Maka banyakkan nasihat ke orang. Ini perkara akhirat. Makna kata kurang-kuranglah cerita pasal yang tidak membawa hasil yang besar untuk akhirat. Hidup kita sekejap aja tuan-tuan. Dunia sebagai transit. Dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang beriman.
Dan hadis yang lain Rasul sebut hubbud dunya ra'su kullil khati'ah. Mencintai dunia adalah kecelakaan yang paling besar. Dunia tak boleh buat apa. Dunia yang kita duduk ni hanya disebut sebagai ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini hanyalah tempat kita bercucuk tanam untuk akhirat. Cucuk tanam dengan apa? Saham-saham akhirat. Saham-saham akhirat tu apa? Yakni perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Maka saya pernah sebut sebelum ni tuan-tuan, dalam tazkirah Jumaat bulan bila saya tak ingat. Bulan lepas ya. Saham-saham akhirat ni kena buat. Antaranya apa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi. Mungkin tuan-tuan ingat kau tak ingat, Allah Taala alam. Allah menyatakan ada 3 jenis perniagaan yang tak rugi. Tuan-tuan boleh rujuk balik masa is time tuan-tuan. Boleh tuan-tuan rujuk balik dalam surah Al-Fatir ayat 29. Surah Al-Fatir ayat 29. Tuan-tuan rujuk sebab masa is time. Kita ada 3 perniagaan. Ini antara yang membawa kita perkara kita kepada akhir. Sebab dunia sementara sahaja. Dunia ni kita cucuk tanam je. Tuai bila dekat akhir. Maka kurang-kuranglah membicara hal dunia. Sebab itu Rasul sebut dalam satu hadis sabdanya, man kana yuridul hayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis sabda Nabi SAW menyatakan, man yuridul hayat, itu ayat Quran. Saya baca mafhum je lah tuan-tuan. Tiba pula lupa. Dalam hadis itu Rasul sebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada ayyidihuma fa'alaihi bil ilmi atau kama qala. Siapa yang inginkan dunia, dia kena ada ilmu. Dan barang siapa yang inginkan akhirat, dia kena ada ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, ini dunia dan akhirat, juga memerlukan ilmu. Barulah kita tak sesat dengan dunia. Dunia ni diibarat seumpama perempuan cantik tertarik menarik memang debong. Ada kisah dia tapi masa is time. Sebab tu hati-hati dengan dunia. Kurang-kuranglah. Kurang-kurang berbicara hal-hal dunia yang tak boleh bawa apa-apa. Dunia ni sementara, akhirat yang abadi. Jadi tuan-tuan boleh juga rujuk berkenaan dengan dunia ni dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Itu menyatakan tentang kehidupan manusia yang ingin sangat kepada dunia. Dan dalam ayat yang ke-16 itu Allah nyatakan akibat atau apakah kesudahan orang yang cinta kepada dunia. Lihat surah Hud ayat 15 dan 16. Tak sempat nak hurai, masa is time. Jadi rahmati Allah, kurang-kuranglah. Banyaklah cerita akhirat. Masa akhirat ni kena apa? Kena banyaklah jadi. Ya ini wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nak ada di kalangan kita yang sentiasa mengajak manusia ke arah yang baik. Yang ini menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kerana apa? Rasul sebut balil anni walau ayah. Sampaikanlah olehmu walau satu ayat sekali. Kena ajak cerita benda baik. Kalau cerita hal dunia tak ke mana tuan-tuan. Dunia akan hancur. Dunia bersifat baharu. Yang dia akan hancur. Binasa. Ingat kepada akhirat.
nisbah satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun atas dunia. Kalau kita melihat kepada nisbah tersebut, tuan-tuan rahmati Allah, cuba tuan-tuan daratkan, bahagikan dengan umur tuan-tuan. Agak-agak berapa jam baru hidup. Nisbah yang kita pernah kira lah. Nisbah yang umur 80 ke 90 pun hidup dia baru 2 jam ke akhirat. Itu umur 80, 90 tuan-tuan. Nisbah baru hidup 2 jam. Saya nak tanya lah hadirin hadirat rahmati Allah. 2 jam boleh buat apa? Tuan-tuan, 2 jam boleh buat apa? Itu nisbah orang yang berusia 80 ke 90. Baru nisbah hidup 2 jam. Kalau kita bawah tu lagi, agak-agak baru berapa minit. Tapi banyak mana anda katalah Allah beri satu A4 paper yang depan tulis pahala, yang belakang tulis dosa. Agak-agak yang mana penuh dulu? Yang pahala ke yang dosa penuh? Takut ruang dosa tu merebak ke ruang pahala pula. Tak muat. Nisbah umur kita hanya singkat sangat. Tapi kita sibuk dengan dunia sehingga lupa kepada akhirat. Sedangkan kita bukan umat dunia. Kita adalah umat akhirat. Kampung kita kat sana. Kita asal daripada sana. Dan kita nak balik kampung, takkan tak ada bekal. Tuan-tuan balik kampung pun tuan-tuan bawa bekalan. Tuan-tuan balik kampung relax, cool and steady. Tak payah buat apa, duit tak bawa apa benda, tak bawa tawakal tinggi dia kata. Tak salah tawakal. Cuma konsep tu kadang-kadang tak kena. Dia kena tawakal ni mulakan dulu dengan ikhtiar. Baru tawakal. Itu terhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang sempat hari ini hanya 3 lah. Masa is time. Yang ketiga, asal daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, perbanyakkan menyebut dan mengingat hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Banyak ingat mati, tuan-tuan. Ingat mati adalah salah satu daripada ubat hati, dan memikir mati ataupun mengingat mati ni hukum dia sunat. Ingat mati. Sebab apa? Dengan banyak kita memikirkan mati, ini kerana dengan melakukan perkara tersebut, ingat mati, kita akan mengisafi diri kita dan kekurangan amalan yang perlu dibawa ke sana. Tuan-tuan hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bijaksana bukanlah orang yang tinggi ilmunya. Orang yang bijaksana bukanlah orang yang mengaji sampai dapat 30 PhD. Tapi orang yang bijaksana disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang mengingat mati. Itu orang bijak. Itu dia orang bijak. Maka masa is time. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, masa isyak. Dah masa isyak. Ini terhormati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sempat. 3 yang kita bicarakan. 2 lagi tak sempat. Masa is time. Maka kita ingatlah. Orang bijak ialah orang yang ingat mati. Kerana apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati.
Wallah ta'ala alam, sekali itu yang sempat kita bicarakan pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang silap daripada saya, mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf juga jika kasar bicara. Moga rahmati kita, Allah berkati kita. Kita tangguhkan penyelesaianmu kita dengan kifar, majrih dan juga suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah la haula wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.